A very good morning. Bertemu lagi kita. Welcome to the Isbah Kingdom bersama Azri Walter bagi menghuraikan perkara-perkara isbah setiap pagi. Mereka usaha. Sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. Saya bukan sifu, bukan mentor, saya bukan pengasas mana-mana grup Telegram ataupun WhatsApp. Okey, jangan salah anggap. Namun dalam masa yang sama saya suka berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya dalam dunia keusahawanan dan juga dalam bab-bab kehidupan. Okay? So saya sendiri adalah seorang usahawan yang menjalankan perniagaan saya. Okay? Seperti biasa, sebab selalunya live saya ni ada orang yang baru menonton, ada orang yang terfollow, ada orang yang mula-mula dia tak suka, lepas tu dia rasa geram, lepas tu video tu muncul lagi, lepas tu live tu muncul lagi dan lagi. Algoritma bana mula mengejar dia, namun dia terfollow lah. Jadi guys, kepada kawan-kawan yang baru pertama kali, terima kasih viral 100 bintang. Sebelum ada manfaat, live tanpa manfaat, namun pemberian bintang terus diisbahkan. Terima kasih. Okay. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Okay? Saya adalah usahawan yang mana saya bukan nak jual tau, saya nak bagi tahu je. Okay? Saya dalam live saya tak adalah jual produk pun tak ada. Jadi saya nak bagi tahu bahawa saya pengasas jenama Walter, yang mana Walter ini terdiri daripada rangkaian kedai gunting rambut. Walaupun Azri Walter tidak pandai menggunting rambut, kita bagi tepukan untuk Azri Walter, guys. Okay. Dan seterusnya saya juga adalah pengasas. Selamat pagi Pok Neng. Kita make some noise untuk Pok Neng yang baru saja selesai memandikan anaknya. Kita bagi tepukan gemuruh untuk Pok Neng, seorang ayah yang misali dan isbah. Gua Pok Neng. Okay. Dan seterusnya saya juga adalah pengasas kepada Walter Pomade. Okay, produk minyak rambut Walter Pomade. Dan ada adik-adik yang kadang-kadang dia cakap, abang ni botak tapi jual minyak rambut. Untuk makluman adik semua, okay, kepahaman adik sebelum ni adalah biasa, bahawa kalau orang tu nak jual minyak rambut, dia kena ada rambut. Kalau orang tu nak buka kedai makan, dia kena pandai makan. Namun ada satu lagi cara. Walaupun Azri Walter selalu shave rambut dia, namun Azri Walter tetap boleh menjual pomade. Bukan sikit guys, beratus-ratus ribu guys. Bagi tepuk untuk Azri Walter. Okay. So seterusnya saya juga adalah pengasas kepada Walter College, yang mana Walter College ini mengkhususkan latihan kemahiran dalam bidang gunting rambut lelaki dan juga dandanan rambut wanita, yang mana Walter College ini ada dua cawangan sekarang ini di Pasir Pekan, Kota Baru, dan juga Bukit Jelutong, Shah Alam. So Walter College ini guys dapat dibuka dan telah membantu lebih kurang 1,300 anak-anak muda untuk menjana pendapatan, menjadi barber dan buka kedai sendiri. Walaupun Azri Walter tidak berpeluang untuk masuk college ataupun university, namun Azri Walter dapat membuka Walter College. Kita bagi tepukan untuk Azri Walter dan semangat semua para fighter guys. Yang masuk universiti, yang masuk kolej tu, tahniah juga kerana berjaya memasuki kolej dan universiti. Azri Walter tak masuk universiti atau kolej, bukan tak nak masuk, tidak berpeluang. Kepala otak ni tak berapa cerdik. Namun Azri Walter buka kolej sendiri guys. Wow, style, mesti style. Okay. So seterusnya, saya juga adalah pengasas kepada sebuah syarikat distributor. Okey, jangan dieja distributor dalam bahasa Melayu, nanti dia punya bunyi hujung tu tak berapa sedap. So syarikat distributor, dikala ramai orang memulakan perniagaan nak jadi a founder, dikala ramai orang berebut-rebut nak jadi owner, maka Azri Walter nampak satu cabang menjadi distributor, menjadi pengedar kepada produk-produk a founder. Okey.
Okey, tanpa mengeluarkan produk, namun saya juga pengasas kepada syarikat Walter Trading yang mana kami mengkhususkan pemasaran produk-produk ini melalui 3 metod serangan estaflanta. Yang pertama, serangan secara darat, komando darat, iaitu tim face to face marketing, tim direct selling. Guys, bagi tepuan untuk tim Walter Direct Selling. Satu kaedah, satu serangan yang semakin dilupakan oleh anak-anak muda zaman sekarang, yang mana zaman sekarang lebih mudah berniaga menggunakan story-story kecil-kecil dan menempel iklan di media sosial orang lain. Okey. Namun Azri Walter tidak akan benarkan kaedah yang telah ada semenjak beribu tahun dulu mati ditelan oleh kecanggihan teknologi dan inovasi estaflanta. Jadi Azri Walter meneruskan perjuangan direct selling, face to face marketing. Okey, kita menyerang hendap setiap kereta demi kereta, motor demi motor, okey, rumah demi rumah. Di mana saja ada orang yang sedang berjalan kaki, maka itulah orang yang kami akan attack, kami akan serang dan kami akan pastikan tanpa dia sedar dia tertransfer lah duit. Okey. Seterusnya, saya juga adalah pengasas kepada syarikat Walter Trading, yang mana kami yang tadi serangan melalui darat, seterusnya pasukan serangan melalui serangan udara, yang mana serangan secara dunia digital, di mana saja orang membuka handphone dia, sama ada di TikTok, sama ada di Facebook ataupun di mana-mana dia berada, maka tim Walter akan berada di mana-mana dan menyerang hendap mereka. Ketika mereka buka sini, iklan kami lalu. Ketika buka sana, iklan kami lalu dia menyangka bahawa itu adalah takdir untuk dia membeli produk itu, sedangkan itu adalah algoritma kepala bana. Okey, seterusnya itu tadi serangan darat, kemudian serangan udara. Seterusnya Walter juga ada satu lagi kaedah serangan, iaitu jualan secara telemarketing, yang mana kami membuat jualan secara panggilan telefon. Ketika Kak Rokiah sedang menyidai baju, ketika Kak Salmah sedang duduk di dapur, ketika Abang Man di atas motor, ketika Azlan sedang membeli barang di kedai Bahrom, kami tak peduli, kami akan muncul di telefon dia dan kami akan berbual-bual dengan dia, lalu tanpa dia sedar dia tertransfer duit. Okey. So itulah sedikit sebanyak salam perkenalan semua. Jadi saya bagi tahulah, kod-kod kadang-kadang ada orang tu dia tengok saya punya video, dia tertonton saya punya live, tapi dia kata ini jual Ailio ni. Tak ada guys, tak ada. Ailio pun tak ada jual. Apa dekat sini kita mengamalkan konsep apa guys? Setiap pagi, dan kepada kawan-kawan yang baru menonton dengan ini, kepada kawan-kawan yang baru menonton, kami memperkenalkan, okey guys, nama rancangan ini, iaitu kepada kawan semua, mari guys kita ucap kepada kawan-kawan kita, welcome to the Isbah Kingdom. Woo! Hey! Tahniah kepada semua yang terpilih untuk menyertai Isbah Kingdom, sebab bukan semua orang terpilih guys. Dalam 30 juta rakyat Malaysia, so korang yang dekat sini yang terpilih. 288 mata memandang di Facebook, 362 mata memandang di TikTok. So korang tahniah guys, korang antara orang yang terpilih untuk menyertai acara Welcome to the Isbah Kingdom. Okay, thank you Pak Neng. This is Isbah Kingdom 220 bintang. Kita bagi Isbah untuk Pak Neng, okay? Kita bagi satu kali Isbah untuk Pak Neng, supporter, okay? Seorang supporter, seorang yang selalu contribute, memberikan bintang-bintang di angkasa. Okey, Pak Neng juga telah mendownload e-book. Pak Neng juga telah mendapatkan buku The Walter Way dengan mutiara-mutiara kata lebih handal daripada Mahatma Gandhi. Tahniah guys. Dan juga Pak Neng juga telah subscriber di Facebook page. Kita bagi tepuan untuk Pak Neng guys. Seorang saudagar, jam-jam bangsawan, hartawan dan dermawan. Okey, so alhamdulillah
salam perkenalan semua. Okay, dan saya punya live ini bukan semata-mata untuk mereka yang bergelar usahawan, namun ia juga sesuai untuk semua lapisan masyarakat dengan syarat dia mesti membuka minda dia dan mengizinkan perkara keras melalui minda dan hati mereka. Betul tak guys? Masya Allah, punyalah panjang intro guys, punyalah panjang intro. Saya lupa nak tanya korang semua macam mana guys pagi ni. Okey, Manjalara, buku The Walter Way tu masih ada mutiara kata dengan sayang autograf tak? InsyaAllah masih ada, namun ia sangat limited. Okay? Hanya yang terpilih sahaja akan dapat mutiara kata. Okay? Dan saya nak tanya dekat sini, ada tak, boleh tak kita make some noise untuk rakan niaga baru saya daripada Singapura. Ada tak dekat sini kita make some noise untuk Siti daripada Osam Singapura guys. Kita make some noise untuk Siti Osam Singapura. Ada tak kawan-kawan geng-geng Siti? Kita boleh tak say hi, kita munculkan di geng-geng Singapura. Geng-geng Siti Osam Singapura ada tak? Okay. Maklumlah sambil-sambil saya buat live, sambil-sambil buat video tim saya ada membuka melebarkan perniagaan di Singapura. Okay? Terima kasih Akmal Al-Walid dengan 100 bintang tanpa syarat. Roziman pernah duduk setinggan tuan kampung Kerinci. Oh ya ke? Steady Roziman. Okay. Guys, steady guys, geng-geng. Sebelum tu ada ke kawan-kawan geng-geng flat sini guys? Sebab saya budak flat. Ada tak budak-budak flat sini? Kita make some noise tu budak-budak flat guys. Ini panjang betul mukadimah. Panjang guys, okay? Mukadimah Azri Walter memang panjang. Kadang-kadang kita pernah kan, betul tak? Siapa yang mungkin baru join live, kita pernah mukadimah kita tu 55 minit. Intipati dia 5 minit je. Tapi intipati dia sangat point dia tu sangat isbah. Okay? Mukadimah dia 55 minit. Jangan-jangan orang buat mukadimah 55 minit, namun di Welcome to the Isbah Kingdom kita menterbalikkan kemasyarakatan. Kita buat kita punya style. Betul tak guys? Okay, ada saya nampak tadi kawan-kawan Singapura. Okay guys, sebelum tu sebelum tu kawan-kawan lupa nak tanya, minta maaf semua. Okay, jangan serius sangat. Minta dari satu, saya mohon, andai kata kalau ketika live ini tiba-tiba terjadi Profesor Emeritus Esther Planta, tolong kawan-kawan tarik saya kembali ke pangkal jalan. Andai kata macam malam tadi saya live tiba-tiba terkearah menjadi Syekhul Kabir, tapi tolong kawan-kawan tarik saya kembali ke jalan. Okay? Jangan biarkan saya terapung tiba-tiba jadi Profesor Emeritus, tiba-tiba kadang-kadang terjadi ahli politik, dan kadang-kadang tiba-tiba terjadi seperti seolah-olah PU dan Esther Planta. Okay? Mohon tolong tarik saya balik. Okay? Betul, malam tadi saya ada live. Malam tadi geng TikTok tak tahu. Malam tadi saya live dekat Facebook je. Sebenarnya saya nak minum kopi je sajalah. Tapi kurang pukul 9 kan semalam siapa ada. Pukul 9 saya sajalah. Alah, nak minum kopi lah kan. Tak ada apa sajalah, lepak dekat balcony ni, ditemani bunyi cengkerik. Saya lepak lah. Tiba-tiba guys, berderu-deru 500 malah 550 mata memandang. Saya sampai hold dia, guys jangan masuk dalam live ni, tak ada manfaat, tolonglah. Ini hanya sekadar minum kopi. Jangan, dia orang degil. Dia orang tak perlu, dia masuk juga. Dia masuk guys, bukan mudah guys. Pernah tu ulang tayang Wah, live malam tadi dekat Facebook page. Kalau tak kuat jangan tengok lah. Okay? Malam tadi macam berat lah Ponek malam tadi bab dia macam berat sikit lah. Saya tak tahu macam mana boleh jadi bab berat. Saya minta maaf lah. Okay? Saya pun tak tahu macam mana. Dia spontan. Malam tadi punya live, jangan tengok balik dia punya siaran ulangan. Okay, okay guys, kita make some noise untuk Siti Hosam. Okay, so kita bagi tepukan untuk Siti Hosam daripada Singapura guys. So Siti dah muncul, dan sama ada ke geng-geng Siti guys. Kita say hi dulu. Sorry guys, Siti baru muncul. Malulah pagi-pagi kan. Mungkin kita tengah goreng mi ke apa dan sebagainya. Okay, selamat datang Siti. Okay,
So berbalik sebelum tu guys, saya nak tanya kawan-kawan semua, korang dah sarapan ke pagi ni? Izin, boleh ke saya sambil santai-santai, boleh ke saya menghirupi kopi jap? Masya Allah, punyalah lama intro lupa minum kopi. Boleh guys? Izinkan saya, boleh guys kawan-kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput kawan dah minum kopi dah? Apa, dah sarapan ke pagi ni? Okey, jemput Bismillahirrahmanirrahim. dengar bunyi dia Okey. Padu. Saya memang sengaja mengisbahkan bunyi dia. Okey guys. So alhamdulillah, sebenarnya pagi ni saya belum tak tahu lagi apa tajuk, namun saya adalah sekali-sekala saya adalah mingle around. Saya tengok saya ada nampak lah, terutamanya kawan-kawan yang dia ada ramai kan, tapi saya selalu nampak yang bila dia komen tu, dia sekali ada gift tu, dia senang nampak tau. Tak tahu sebab apa. Bukan sebab mata duitan, tak, bukan. Contoh kalau dia komen, lepas tu dia ada bintang-bintang, dia komen dia ada bunga-bunga roh, dia ada KLCC, jadi mata tu senang nampak. Jadi saya pun sesekali ada kesempatan, saya pergilah tengok Facebook dia orang kan. Contoh ada sahabat kita, contoh macam Pok Neng, saudagar live Facebook kita. Saya adalah tengok dia buat live kan. Jadi saya nampak lah adalah progress kan. Saya tengok lah. Tapi macam saya pernah kongsikan hari tu bahawa dalam bisnes ni, dalam perniagaan ni ada fasa-fasa dia. Okay. Okay, Pak Neng, bab frekuensi semalam Pak Neng sangat terkesan tuan, betul-betul sampai. Betul semalam kita berbincang tentang fizik sikit guys, live malam tadi, tentang frekuensi esta planta dan rumus algebra tu yang agak berat sikit Pak Neng. Okey, terima kasih Azam. Macam ni senang nampak, betul Azim? Apa khabar Azim? Saya nampak Azim tu 100 bintang. Okey. Okey guys. So jadi saya pernah kongsikan sebelum ni tentang keusahawanan ni, dia ada fasa dia. Okey, mungkin sebelum ni ramai orang tak pernah cakap pasal benda ni. Namun seperti mana saya membina perniagaan saya, contoh mula-mula saya sendiri jual barang. Okey, itu fasa permulaan. Jadi bila hari demi hari saya rasa saya ada limit terhad, bahawa saya sebagai seorang manusiawi yang normal, saya punya energi terhad, saya punya masa terhad, saya punya idea pun terhad. Lalu saya mula membina pasukan. Jadi apabila saya bina pasukan, saya dapat capai volume yang lebih besar. So saya bina dan sedikit demi sedikit saya keluar daripada kerja-kerja jualan. So kemudian ketika saya membina kedai gunting rambut, mula-mula saya lah yang menguruskan kira duit sale, uruskan pekerja. Kemudian saya buka 2, 3, 4 dan 20 cawangan. Maka sedikit demi sedikit saya membina pasukan pengurusan. Lalu sedikit demi sedikit saya boleh keluar daripada Walter Barbershop. Okay? So macam sekarang ni Walter Barbershop diuruskan oleh COO dia, Tuan Saiful. Jadi mereka menguruskan, ada branch manager, ada area manager. Jadi saya boleh keluar daripada tugas tu. Maka saya boleh fokus kepada perkara-perkara yang lebih besar dan membangunkan jenama dan syarikat serta membuka peluang-peluang baru. Okay? Jadi kalau orang tu dia buat bisnes tu, dia attach dengan diri dia, maka dia ada banyak limit. Betul tak guys? Saya nak tanya. Jadi saya bukan cakap ni salah, ini adalah fasa. Okay? Fasa mula-mula kita depends kepada jualan tu kita yang buat. Lepas tu kita kena fikir macam mana kita nak membesarkan pasukan kita tu supaya pertama, andai kata tiba-tiba kita kena demam campak 7 hari, maka bisnes kita tetap boleh run. Okey. Jadi andai kata tiba-tiba kita pergi kita ada urusan di pulau-pulau di Indonesia, maka bisnes kita tetap boleh run. Okey. Jadi saya nampaklah, saya ada buat perkongsian ni dan ada orang dah start terbuka minda dia. Kalau dulu selama ni bisnes dia melekat dekat diri dia, dia yang paling pandai, dia yang paling handal, dia adalah hero bisnes dia, maka kita dalam keadaan bahaya guys. Okay?
kita mesti melahirkan ramai hero-hero dan orang-orang hebat di dalam organisasi kita. Macam saya punya organisasi ada ramai, ada lebih kurang sekarang ni 200 lebih orang. So saya lah paling tak handal sekali. Saya paling belakang sekali. Yang depan-depan ni semua handal guys. Alhamdulillah guys. Walaupun saya belajar tak berapa tinggi, tapi anak-anak muda dengan saya ni memang handal-handal. Ijazah dalam kejuruteraan. Ada tu nama dia Haziq SPM, dia 11A guys. 11A. Kau ingat apa? Banyak tu 11A. Wow. Tak tahu apa lauk dia makan. Memang bijak tu. 11A. Dia punya SPM dia. Tak tahu apa, mungkin dia kunyah apa ni, daun semalu pun saya tak sure. Saya 1A pun separuh mampus. Jenuh dah buat karangan. Aku sebatang pen. Pada suatu hari aku terjaga. Aku lihat kiri dan aku lihat kanan. Aku berada di dalam kotak. Aku cuba keluar daripada kotak tu. Lalu aku menghirup udara. Aku tengok banyak orang yang banyak pen macam aku bergerak. Oh, rupanya aku ialah sebatang pen. Saya dah cuba dah dulu. Okey, pernah buat karangan aku sebatang pen, namun bahasa Melayu pun tak dapat A guys. Bukan mudah. Okey, jenuh dah, macam-macam lauk dah saya kunyah. Nampaknya saya punya forte saya bukan dalam bidang akademik, namun saya tak give up, saya teruskan perjuangan dan alhamdulillah. Okey, rupanya dulu saya tak tahu. Rupanya bila dah besar macam ni, dah dewasa macam ni, ya Allah. Macam saya kan matematik saya tak berapa handal. Okey, so saya matematik saya memang surrender lah. Saya sifir saya memang tak hafal. Ini saya tak malu pun bagi tahu saya punya kelemahan. Okey, saya matematik memang surrender lah. Saya sifir semua saya tak hafal. Sifir 1 pun saya dah lupa guys. Okey, jadi dulu saya rasa down lah. Saya rasa ya Allah, saya rumus algebra, prinsip Archimedes belaga dengan algebra, lepas tu teorem Pythagoras, Esta Planta, nak cari berapa panjang segitiga tu saya memang dulu tak cari. Sebab dulu saya kadang-kadang kasut saya hilang, saya nak cari kasut lagi, mana nak cari setrika lagi, mana nak cari lencana sekolah dulu tu selalu hilang. Kejap-kejap dia jatuh. Dia macam penat tau, dia jatuh ke bawah tu, kejap-kejap jatuh. Nak cari lencana lagi, mana lepas tu masuk kelas dia suruh cari panjang segitiga. Masya Allah, saya cakap, cikgu, saya lencana pun tak jumpa lagi, macam mana saya nak cari panjang segitiga? Korang jumpa? Korang macam mana jumpa panjang segitiga tu kan? Berapakah panjang ni? Apa nama dia? Teorem Pythagoras ke apa nama dia? Dia suruh kita, dia ada segitiga kan? Di segitiga dia suruh kita cari panjang segitiga. Masya Allah, saya cakap maksud saya banyak benda yang hilang. Pensel hilang, pen hilang, pembaris hilang, lencana hilang. Saya tak jumpa. Minta maaf cikgu, saya lencana pun belum jumpa lagi. Jadi bila pukul berapa pula saya nak cari panjang ni? Korang yang jumpa dulu, kawan-kawan yang pernah jumpa panjang segitiga, lepas tu apa jadi? Dah lepas saya nak tahu lah, sebab saya tak jumpa kawan-kawan yang jumpa tu, yang kawan jumpa panjang tu, lepas tu apa buat? Apa jadi? Ada dapat apa? Apa dia dapat, mungkin ada anugerah ke jumpa yang panjang, berapa panjang segitiga tu? Jadi saya memang matematik semua tak. Lepas tu bila saya dah hidup, saya dah besar kan, Masya Allah, rupanya sekarang ni, contoh sekarang ni saya tak berapa bijak matematik. Rupanya saya ada tim budak-budak ni, Masya Allah, cukup. Dia sekali dia boleh sampai dia boleh congak kan. Saya cakap okey guys, saya nak kurang ni, katakanlah saya meeting lah. Okay guys, kita sekarang ni kita kena growkan lah team F2F ni. Sekarang ni kita ada 120 orang, so kita kena ada 200 orang seluruh Malaysia. Macam mana kita nak growkan? Jadi 200 orang, kita bagi target seorang RM800. Berapa? Dia betul congak. 200 orang kali RM800 satu hari berapa? Dia terus jawab lah. Kadang-kadang saya belum bagi tahu darab dengan berapa pun dia dah dapat jawapan. Masya Allah, punya bijak budak-budak zaman sekarang. Oi, dahsyat lah tu. Okay, lepas tu alhamdulillah baru saya tahu dah besar rupanya
kita tak perlu pandai semua benda sebenarnya kan. Jadi kalau kita tak pandai benda ni, ada orang pandai benda tu. Jadi yang penting siapa ada skill, macam mana nak menghimpunkan orang-orang pandai ni bersama-sama kita, maka dia akan win lah. Betul tak? Jadi dipendekkan cerita, maka dengan saya ada ramai lah budak-budak ni memang belajar pun tinggi, okey. Belajar tinggi. Ada yang tu punyalah banyak kali. Ada 2 lah dia punya ijazah, dia ada 2 babe. Oi, bukan calang-calang. 2 ijazah. 2, bukan 2 kali, bukan 2 kali repeat. 2 ijazah. Maksudnya gambar dia yang pakai topi apa nama songkok tu, songkok yang pegang tu, dia pegang gambar tu ada 2. Kalau pergi frame kat rumah dia ada 2. Ya, sama ke tak? Ini ijazah lain, ini ijazah lain. Punyalah pandai. Okey. Jadi mereka ni lah sebenarnya orang-orang yang handal-handal, yang bijak pandai ni lah sebenarnya yang banyak membantu saya memikirkan perkara-perkara yang isbah dan esta planta. Okey. Korang macam mana? Korang paling pandai dalam korang punya team korang, dalam company ke bisnes, korang paling pandai? Oh, kisah dia. Oh, korang yang paling pandai. Dahsyat lah. Okay, jadi lepas tu saya tengok lah kan, lepas cerita dia asalnya tadilah saya tengok contoh macam Pok Neng, kawan-kawan kita kan. Saya pernah cakap kan bahawa Pok Neng, kalau Pok Neng paling handal, Pok Neng muka depan live ni jadi terhadlah satu je. Lepas tu masa saya tengok live dia ada cakap lah, kami sedang mencari bakat-bakat baru kan, talent-talent untuk jadi live presenter untuk menggantikan Pok Neng. Wah, dahsyat. Kita bagi tepukan untuk Pok Neng guys. Betul lah, sebab goal dia kan, goal dia adalah freedom, betul. Kalau Pok Neng ataupun kawan-kawan yang mana dia berniaga sendiri, kalau dia tak plan, kalau dia tidak membangunkan plan-plan ataupun strategi exit plan, persoalan dia sekarang ni ialah, katakanlah Pok Neng buat live kan, dia jual jam bangsawan, jam. Jadi persoalan dia, kalau Pok Neng tidak ada plan ataupun strategi untuk bangunkan pasukan dia, persoalan dia sekarang dia ialah, sampai umur berapakah Pok Neng akan terus buat live menjual jam bangsawan? Adakah selama 300 tahun? Dah 300 tahun gue tengok live tu. Assalamualaikum, Pok Neng hari ini nak bagi tahu ada 100 utas jam-jam yang daripada zaman 300 tahun dulu yang kita bawa kembali. Terima kasih kepada semua viewer yang sentiasa bersama Pok Neng selama 300 tahun. Apa lock tadi, lock pun Pok Neng dah tak ingat. Betul tak? Something to ponder. Takkan nak sampai 300 tahun. Jadi mana-mana orang yang dia bina empire dia, tapi dia tidak ada exit plan, maka akhirnya dia akan terperangkap di dalam itu selama-lamanya. Okey? Kalau kita buat bisnes tapi kita tak ada exit plan, maka sampai bila? Sampai bila kita nak buat bisnes? Sampai bila kita nak close sale? Sampai bila kita nak pergi nak cerita, nak buat live, sampai bila? Betul tak? Okey, macam saya, impian saya adalah satu hari nanti supaya saya tak payah buat live dah, kan? Supaya ketika saya minum kopi di pulau-pulau rahsia, tak ada siapa pun tahu, tanpa ada up story, tanpa ada gambar-gambar, tanpa ada live, menikmati hidup saya, okey, menikmati enjoy moment tanpa diketahui oleh masyarakat sejagat. Wow, isbah. Okey, bang, sambung belajar mana dulu? Masya-Allah. Dik, ni kan tadi dah cerita, saya tak sambung belajar. Saya tidak berpeluang sambung belajar, okey, sebab keputusan SPM tidak melayakkan untuk menyambung
pelajaran. Okay, saya pernah apply lah dekat U-turn. Okay, ya kat U-turn, namun U-turn pun tak terima. Jadi tak apa, sebab jadi saya pasang impian, tak apa kalau dia orang tak bagi aku masuk universiti, tak bagi aku masuk college, tak apa. Rupanya satu hari nanti saya dapat buka college saya sendiri. Okay, so okay guys, dapat tadi saya share tu, tadi something lah, dia fasa, self-employed, bekerja sendiri. Okay, bekerja sendiri. Jadi kita kena set plan kita next, kita nak pergi mana, team apa kita nak kena bina, macam tu lah. Okay, sebelum tu guys, saya nak tanya korang-korang, sambil-sambil tu lah, saya nak minta izin, saya nak kunyah karipap jap, boleh tak? Tapi sambil, sebab mana saya sambil saya cakap ni, korang macam-macam balon tu, nasi lemak, rendang, bihun, lepas tu dah tengah gelak bihun habis tolak tepi, roti canai pula pam kan. Mana jadi sambil saya nak kunyah karipap ni, boleh tak saya nak buat survey jap. Saya nak tahulah apa kerjaya korang, boleh tak? Boleh tak saya nak tahu boleh tak tulis kat komen tu apa kerjaya korang? Boleh, saya nak buat sekali imbas je. Jadi supaya next bab lepas ni, perkongsian lepas ni, dan kepada kawan-kawan, okay, sebenarnya dalam live ataupun video-video yang saya buat sebelum ini, sebenarnya saya baru sharing sikit. Okay, ada lagi banyak ilmu-ilmu, rahsia-rahsia 7 petala langit yang belum saya kongsikan. Okay, sebab okay, tengok boleh korang tulis je, nanti saya sambil-sambil tu saya tengok. Okay, cikgu lukisan, penjual alat-alat sukan. Okay, tak apa. Siapa kerja pun tak apa guys, nak tengok je. Sambil tu saya ni karipap Bismillah. Dengar bunyi dia. Weh, sebah bunyi dia. Okay. Korang apa? Okay, saya baca tadi, saya tengok tadi apa ni. Korang dengar ke bunyi saya kunyah tu? Tadi maksudnya tadi saya nampak ada audio engineer kan, segan pula kan. Tapi maksudnya saya punya setting mic semua audio ni sebab lah sampai korang boleh dengar saya punya kunyah-kunyah tu, betul. Okay, dahsyat lah. Tapi saya memang minat benda-benda audio ni. Kepada abang engineer tadi, abang, salam kenal, minta maaf kalau salah silap. Saya dulu ni buat PA system, DJ kenduri kahwin. Assalamualaikum, selamat datang kepada kawan-kawan yang sampai saja hadir, sila menyambut selera. Macam tu lah saya dulu. Okay, alhamdulillah. Okay, so saya nampak lah tadi. Okay, saya nampak tadi ramai kerjaya. Majoriti adalah keusahawanan ataupun usahawan bana lah. Majoriti betul. Pasal ada yang orang yang kawan-kawan yang kerja, ada yang kerja offshore dan sebagainya. Okay, ada yang tengok di atas laut China Selatan dan sebagainya. Okay, jadi boleh ke sambil tu, okay, sambil tu
Farid, kontraktor Kimpalan, tak ada kerja sebab lockdown tahun lepas. Saya pun sudah down. Okay, saya sebenarnya saya rasa saya nak bedah buku je, boleh guys? Saya nak dapat carikan tajuk kat sini, memandangkan ada usahawan kan. Puan Neng, apa buat kita bagi apa ni pengiktirafan lah untuk Puan Neng. Puan Neng nak apa, nak tajuk apa Puan Neng? Mungkin ada soalan Puan Neng nak tanya. Mungkin apa yang boleh saya bantu Isbah kan? Sekejap Sekejap, sampai tu ada Puan Neng mana hilang lah. Okay guys, apa kita korang boleh tak pilih satu tajuk, sebab memandangkan saya tak ada tajuk keisbahan pagi ni. Okay, kita selalunya kadang-kadang kita spontan, tapi saya tengok majoriti usahawan lah. Okay, usahawan ataupun dia ada impian nak jadi usahawan. Okay, cash flow kan. Cash flow itu saya dah share. Puan Neng tak ada tuan, banyak jawapan dapat kat J2J Waterway. Okay, itu je Puan Neng, itu je. Tapi lagi satu, macam Puan Neng tak nak ke macam nak growkan lagi apa ni follower page Puan Neng? Itu tak nak ke, dah pandai? Ataupun kan macam mana Puan Neng tak nak ke, macam mungkin nak tahu macam mana nak grow lagi audience tu kan, supaya dapat reach new people ke? Tak nak tahu tak apalah. Okay, mungkin Puan Neng dah tahu kan, mungkin dah andal. Okay, tapi untuk makluman kepada kawan-kawan yang berniaga guna medium online ni kan, kalau tak percaya tanya dia orang lah. Nak membangunkan Facebook page bukan senang guys. Okay, Facebook page, kita nak bangunkan Facebook page bukan senang. Tak percaya tanya kawan-kawan korang yang sebelah-sebelah ataupun yang komen kat atas korang yang komen atas korang yang bawah tu, tanya dia orang kan, bila dia orang post dekat Facebook page, kadang-kadang tak ada orang like tau, macam tak nampak. Okay. Puan Neng sedang perbaiki tuan, namun untuk bina tim sedang perbaiki. Jadi kalau perbaiki apa yang Puan Neng nak buat tu untuk perbaiki tu? Maksudnya perbaiki macam mana nak reach new crowd macam mana? Okay, dia macam ni guys, kepada kawan-kawan yang berniaga, tak kisahlah berniaga online ke, berniaga offline ke, korang kontraktor ke, korang apa benda pun, tak kisahlah apa berniaga pun, dia punya principle dia simple ya. Betul tak? Jadi buat bisnes ni it's about sale. Betul tak guys? Tak ada sale, tak ada bisnes. Okay, handal lah macam mana pun, katakanlah orang tu dia menjual menggunakan Facebook Live, dia punya alat teknologi dia handal macam mana pun, tetapi kalau dia tak ada sale, akhirnya sendu lah. Lama-lama dia give up, dia berhenti, lala dia kerja balik lah. Betul tak? Okay, betul tak guys? Saya nak tanya kawan-kawan, tak kisahlah korang konsultan apa tafakul ke, apa ni konsultan keuangan ke, penasihat keuangan orang bangsawan ke, lepas tu apa lagi tadi, yang meniaga kerepek bana ke, meniaga buah pun ada tadi kan, apa lagi tadi kan? Betul tak? Sale nadi, tak ada sale mati. Betul? Sale adalah nadi, tak ada sale mati. Now, so konsep dia, prinsipal dia sama juga. Macam mana kita nak dapat sale? Key dia adalah kita kena reach more people. So reach more people ni adalah kerja-kerja marketing, kerja-kerja pemasaran untuk capai seramai mungkin orang. Sebab secara common sense lah, kita sebagai manusia pun kan, kalau kita tak kunyah daun semalu pun, kita tahu, betul tak, kalau ramai orang tahu pasal bisnes aku ada peluang banyak. Betul tak guys? Kalau ada ramai orang tahu pasal jenama aku ataupun produk yang aku jual, maka aku akan ada banyak peluang. Betul tak? Betul tak kan? Okay, so key dia mesti kita kena reach more people. So nak reach more people ni kerja-kerja pemasaran. Okay, now kerja-kerja pemasaran ni ada dua kaedah. Okay, satu kita kaedah menggunakan duit. Betul tak guys? Yang ni semua orang tahu. Boleh buat Facebook ads,
kan, boleh buat TikTok ads, boleh buat apa-apa benda lah menggunakan duit. Okay, disebabkan kita tak ada crowd, maka kita kena menggunakan crowd daripada Facebook dan juga TikTok untuk kita memasarkan produk dan perniagaan kita. Sebab kita ada duit tapi kita tak ada crowd. Jadi sebenarnya macam itu jugalah. Okey, boleh saya nak sharing dia konsep dia. Struktur dia supaya korang faham how it works. Jadi bila korang faham sebenarnya macam mana ia berfungsi, maka korang akan terbuka kepala otak. Dan mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okey, macam ni. Contoh konsep dia macam ni. Okey, macam katakanlah Facebook ni kan. Okey, so Facebook ni dan Mark Zuckerberg adalah antara insan yang terkaya lah, betul tak? Billionaire. So disebabkan dia bina Facebook ni. Okay, now, so Facebook ni dia adalah ruang untuk orang bersosial. Jadi siapa-siapa yang nak buka akaun Facebook tidak dikenakan apa-apa bayaran, dengan harapan supaya akan ada ramai orang berkumpul di dalam Facebook ataupun TikTok. Okay, ramai orang berkumpul. Jadi katakanlah TikTok masuk market, dia buat benda-benda yang tidak ada di Facebook ataupun Instagram. Dia buat konsep-konsep yang pendek-pendek, konsep-konsep entertainment, konsep-konsep muzik. Dia bagi semua, nak bagi orang berkumpul. Okay, orang berkumpul. Jadi apabila orang berkumpul, maka Facebook dengan TikTok ada crowd. Okay, now apabila dia ada crowd, maka dia jadi king. Betul? Jadi dalam masa yang sama, now tibalah masa untuk TikTok dan juga Facebook to make the fucking money, sebab dia sudah ada crowd. Jadi maka datanglah pula mereka-mereka usahawan yang di dalam Facebook ini ingin meminjam crowd yang ada dalam Facebook, maka kita perlu bayar untuk kita menggunakan crowd mereka. Jadi setiap kali seseorang pengguna media sosial tu dia like sesuatu benda, ataupun dia komen kepada sesuatu perkara, ataupun dia engage kepada satu perkara, maka algoritma bana Facebook akan membaca pattern manusia ini suka benda macam mana. Orang ni dia suka sukan, orang ni suka alat-alat sukan, orang ni selalu tengok asal. Maka tiba-tiba Ramlan pun muncul. Dia ni nak memasarkan produk-produk alatan sukan, lalu menggunakan duit, dia bayar dekat Facebook. Maka dia boleh setting dia nak reach orang yang dalam sasaran dia, iaitu orang-orang yang memang ada interest terhadap yang ada kesukaan terhadap produk-produk sukan ni. Lalu dia boleh buat target dekat mereka yang memang niche dia. Jadi begitulah konsep pemasaran. Okey, faham Macam tu dia punya struktur dia. Jadi kita juga jadi macam ni. Benda ni jarang dibongkarkan di mana-mana, Esta Planta dan Keisbahan. Jadi now kita juga boleh menjadi Facebook. Kita panggil Facebook di dalam Facebook. Okey? Okey, satu macam itulah juga apa yang kita boleh buat. Yang pertama, kita katakanlah ada TikTok ni. So TikTok ada crowd dia, billion, juta people. Jadi kita sebagai pengguna TikTok pun kita boleh menggunakan platform ini untuk bina kita punya crowd sendiri. Faham tak? Jadi kita tak perlu ada Facebook, kita tak perlu bina aplikasi sendiri pun tak apa. Kita tak perlu nak cipta contoh aku nak lawan TikTok, nama dia tik kepala bana. Bukan setiap masa kita kena bersaing. Bukan setiap masa. Okey? Kalau kita tak boleh beat dia, kita join dia. Okey? Kita tak payah pening lah nak fikir nak beat tik, nak beat apa ni Facebook apa benda kan. Facebook nak lawan Facebook dan Facebook nama dia. Yang TikTok dia tik konon nak lawan. Tak payah pening-pening lah. Luang buat letih kepala otak je. Okey? Baik, kita guna je benda ni. Lepas tu kita bina crowd, kita bangunkan crowd kita sendiri. Pun kita boleh still make money. Okey? Dah faham? Dapat konsep dia. Jadi kepada korang yang buat bisnes ni, inilah falsafah dia. Okey, konsep pemasaran yang mana kalau korang tidak ambil berat tentang kerja-kerja pemasaran ataupun reach more people, maka lama kelamaan
korang akan sendu, lama kelamaan akan letih. Okey, pemasaran pula ada dua kerja. Satu ni saya sharing asas je lah, okey. Yang pertama, kerja-kerja awareness, brand awareness, memberi kesedaran. Okey, memberi kesedaran ni kita boleh jadi kita target, boleh jadi kita random. Okey, random untuk bagi kesedaran kepada seramai mungkin manusia sejagat. Kesedaran. So kerja-kerja kesedaran ni nak bagi orang tahu, sebab manusia ni dia cenderung untuk membeli atau mendapatkan benda-benda yang dia percaya. Okey, percaya. Kepercayaan ini akan datang daripada apabila dia pernah nampak, pernah tahu, atau ada orang lain pernah dapatkan. Jadi perkara-perkara ini daripada psikologi manusia melalui medula oblongata dan estapulata, maka manusia secara psikologinya akan lebih mudah percaya kepada benda-benda yang pernah dilihat, benda-benda yang pernah didengar, benda-benda yang dilihat orang lain telah mendapatkan. Ini adalah psikologi manusiawi. Kecuali korang punya perniagaan menjual kepada kibas dan juga zirapah, maka ilmu ini tidak terpakai kepada korang. Okey, andai kata korang punya customer selain daripada manusia, jadi korang tak perlu ambil tahu tentang ilmu-ilmu dan tak perlu belajar tentang psikologi manusia. Okey, sebab bukan semua orang berniaga dengan manusia, betul tak? Ada orang customer dia zirapah, kibas, ada yang dia customer dia badak sumbu pun ada. Jadi dia tak perlu belajar pasal manusia. Sebab dia kata apa? Aku tak boleh kerja dengan manusia. Kepala otak kau nak lari mana? Kau nak lari celah mana? Kau tak payah deal dengan manusia. Sembang lu orang. Okey, dapat tadi ilmu isbah tadi. Okey. Kenapa ramai-ramai gelak ni? Apa ada benda kelakar ke? Mana ada orang berkongsi ilmu-ilmu seperti sipu-sipu kat luar sana? Kau pergi tengok mana ada mentor-mentor sipu-sipu kat luar sana, pounder-pounder kongsi-kongsi orang gelak-gelak. Mana ada? Sini je, betul tak? Jadi kita bagi tepukan untuk welcome to the Isbah Kingdom. Inilah keisbahan. Welcome to the Isbah Kingdom. Dan tidak ada di mana-mana, betul tak guys? Okay, tempat lain tak ada macam ni. Tempat lain, okay, live lain, perkongsian ilmu manfaat, tak ada konsep macam ni. Kat sini kita tengah share ilmu ni, yang kat sana kakak mengekek-ngekek gelak. Patutnya ilmu kena terima, betul tak? Secara ilmu hadam ni kan, wajah terima ilmu dia lain macam ni. Tapi sini lain. Gelak kakak. Okey, dapat tadi. Jadi okey. Jadi guys, mulai hari ni kepada kawan-kawan yang berniaga, okey, kepada ataupun kawan-kawan yang satu je guys, setiap hari korang fokus kerja-kerja ni, kerja-kerja reach more people. Kan macam Pok Neng cukup ke dengan sekadar terima kasih Puan Eli. Terima kasih Puan Eli kerana melontarkan bintang-bintang di angkasa. Okey. Beli makanan kucing tuan, dia bukan kucing main beli. Betul tak guys? Sebab kita, customer kita manusia, betul? Jadi salah ke apa saya cakap bahawa kita kena belajar dan kita kena faham tentang kemanusiaan, tentang psikologi manusia. Betul tak guys? Betul tak apa saya cakap? Kalau kita ni sebagai usahawan, kan, maksudnya kita ni akan menjual kepada manusia. Kalau kita ni usahawan, kita akan membuat pemasaran kepada manusia. Jadi salah ke saya cakap bahawa sebagai usahawan bana, maka kita mesti memahami tentang teori-teori atau tentang kemanusiaan dan psikologi serta medula oblongata seorang manusia. Betul tak guys? Dan antara cara
Dan guys, okay, korang masih bersama saya kan? Sebab saya nak bagi tahu dia punya closing dia ialah antara cara paling mudah, untuk korang belajar dan memahami tentang psikologi manusia adalah, kau nak tahu tak guys, cara paling mudah ni tak, ini guys tak ada orang ajar kan benda ni. Tapi takkanlah saya nak bagi secara per kan. Nak bagi secara per ke guys? Ini mungkin korang tak terfikir pun benda ni. Saya nak tanya dulu, siapa nak tahu macam mana sebenarnya nak faham tentang manusia. Sebab kalau korang dapat cater, sebab saya alhamdulillah, saya selepas saya memahami tentang kemanusiaan ni, maka dengan menggunakan skill itulah saya dapat bina tim saya dapat bina rangkaian kedai saya dapat bina live saya, kawan-kawan follower dekat TikTok, Facebook menggunakan ilmu ni. Jadi saya nak tanya korang hari ni guys, korang nak tahu tak pasal benda ni guys? Berapa kuat korang nak tahu? Betapa teguhnya korang rasa nak tahu tu? Buktikan kepada saya korang betul-betul nak tahu. Benda ni nampak simple je, tapi tu orang tak pernah terfikir. Benda ni nampak simple, tetapi orang tak pernah terfikir. Benda ni kalau korang lepas korang dengar benda ni, lepas korang dengar cara ni untuk kita faham pasal manusia, mesti korang cakap lah. Namun persoalan dia sekarang, apakah bendanya? Nak tahu okay? Apa benda dia sekarang ni? Jadi macam saya cakap tadi, sebagai usahawan, kita kena reach more people. Kita kena buat pemasaran. Ini kita semua tahu. Lepas tu ada kaedah-kaedah, kita kebanyakan kita tahu cara macam mana semua. Lepas tu kita, bila saya rongkai tadi, bahawa kita mesti faham tentang manusia. Lepas tu tapi kita rasa macam mana nak belajar. Tapi dengan ada satu benda ni je, benda ni yang saya buat, yang sangat simple ni, yang mungkin korang dah tahu, mungkin korang tak tahu, tapi mungkin bila korang dengar, korang lah. Apa bendakah itu? Okay. Saya siap kelah tangan nak tahu. Sabar-sabar, jangan okay? Nak tahu ke? Okay, ni per tau, secara per. Okay, secara per saya akan bagi tahu benda ni. Tapi benda ni dia nampak simple je. Dia nampak simple, tapi mungkin ada orang tu tak terfikir. Tapi kalau bila korang dengar pasal benda ni, mesti korang cakap betul juga. Tapi sebelum tu boleh ke izinkan saya izinkan saya karipap lagi satu guys, boleh? Tiba rasa macam lapar pula. Okay, boleh ke? Angin kuat lah, Masya Allah. Kejap karipap jap. Tapi siapa ada kerja, ada urusan, tak apa, korang nak gerak-gerak dulu. Okay, siapa yang ada, mungkin ada urusan atau kerja, ada benda nak selesaikan, tak apa, silakan. Okay. Cuma live ni mungkin lepas ni dah tak ada lah. Okay, mungkin akan dilenyapkan live ni. Sebab sikit lagi last untuk saya bagi tahu cara dia. Okay, lagi lepas korang tahu cara ni, saya nak lepas habis live ini, korang gunakan, apply ilmu ini, korang buka mata hati. Lepas tu korang improve, dengan harapan supaya bisnes korang, kerjaya korang jadi lebih baik. Okay, kalipat jap. Alamak, pakcik Mesin Rumput dah datang.
Ada telur lah dalam dia. Nampak tak? Alhamdulillah. Okay. Sorry guys. Okay, kat mana kita tadi? Dengar ke bunyi? Ya Allah. Sorry. Saya tadi macam dah mute. Okay. Berbalik kepada kita tadi. Kat mana tadi kita? Ni tentang apa tadi? Apa ke tajuk tadi? Apa prinsip Archimedes ke apa tadi? Kita kat mana tadi? Tentang satu perkara tadi. Dengar ke bunyi? Ya Allah, Masya Allah. Sorry. Saya tak ada niat pun nak bagi dengar. Sebab dia bila kita kunyah tu dia ada bunyi. Jadi bila bunyi dia menggunakan frekuensi estapelanta tu, dia masuk ke dalam mikrofon, lalu dia proses menggunakan audio megahertz, lalu dia keluar ke sana, lalu keluarlah bunyi karipap tu. Saya minta maaf guys, saya tak sangka pula dia bunyi. Okay guys. Okay. Now, okay, ready tadi yang apa cara, okay, benda ni simple je. Tak adalah benda macam luar biasa, tapi jadi korang bila korang tahu benda ni, jadi korang tak payah pun macam nak pergi nak buat PhD dalam psikologi manusia apa. Tak payah. Okay, simple je. Benda ni je. Okay. Jadi mulai hari ni, okay, ni untuk usahawan lah. Okay, untuk usahawan. Jadi kita dah tahu tadi ada dua benda, ada dua perkara cara untuk kita menyelesaikan masalah jualan kita ni. Dua cara yang tadi, okay. Yang pertama, dua rahsia dia. Yang pertama, macam saya cakap tadi, untuk kita reach more people, capai ramai orang, okay. Dan kita kena faham tentang psikologi manusia. Betul tak? Tak kisahlah korang jual apa benda semua, macam mana kita nak close customer tu dalam WhatsApp, macam mana kita nak close customer tu menggunakan kita punya copywriting, masa kita nak buat ads, macam mana kita nak ni, okay. So benda-benda tu ada dua rahsia. Yang pertama, very simple guys. Yang pertama, kalau korang nak tahu ayat jualan yang macam manakah, ataupun jenis closing yang macam manakah yang akan membuatkan korang rasa nak beli, simple je guys, simple je. Cara dia ialah korang tengok balik dalam minggu ni, kan. Ini betul tau. Korang nampak macam kelakar, macam simple tau. Tak percaya korang buat benda ni. Okay, dalam minggu ni lah. Hari ni hari apa? Hari Rabu okay, ataupun start daripada minggu lepas. Korang ambil 7 hari ataupun 3 hari dan ke belakang, korang tengok balik apakah benda-benda yang korang dah beli. Kemudian korang cuba perhatikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan korang membelanjakan duit untuk membeli benda itu. Lalu korang keluarkan satu persatu faktor yang menyebabkan korang beli benda tu, lalu korang jadikan dia satu silibus. Contoh pertama, aku beli benda ni sebab itu aku ternampak iklan dia cakap macam ni. Jadi kita tengok iklan dia balik. Apakah dia punya struktur?
struktur iklan dia yang membuatkan aku rasa nak beli dan terbeli. Okay, so itu antara cara yang pertama. Okay, dapat guys Kadang-kadang untuk memahami psikologi manusia ni, cara paling mudah yang pertama ialah simple je, bermula dengan melihat diri kita sendiri. Apakah benda yang kita dah beli? Apakah benda yang kita spend? Kenapa kita spend benda tu? Apakah faktor-faktor dia? Contoh kita ulang kaji hari ini. Kenapa korang semua boleh tonton live Azri Walter? Kenapa korang rasa, walaupun korang tak pernah jumpa saya, tapi siapa yang selalu tonton, dia rasa selesa? Betul tak guys? Rasa selesa, tak rasa macam, tak tahulah macam mana nak cakap, betul tak? Bila korang tengok live Azri Walter, korang rasa macam, walaupun kita tak pernah jumpa, korang rasa macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi macam ada chemistry, macam rasa macam dah kenal. Bila dengar pun kita boleh ketawa, boleh gelak-gelak. Betul tak guys? Ini saya nak buktikan bahawa tips saya tadi tu memang betul. Okay? Apa tu? Kan? Okay? Lepas tu apa? Okay? Betul tak? Okay, now cuba kita tengok balik. Inilah cara dia. Ini cara dia. Kita tengok balik. Apakah indikator, apakah perkara-perkara yang membuatkan benda ni boleh berlaku? Lalu kita keluarkan benda-benda tu, kemudian struktur tu kita keluarkan, kita implement dalam bisnes kita. Contoh, hari ni ramai orang kan, dia rasa selesa dengan saya. Yang pertama, sebab bila saya ceritakan tentang kisah hidup saya, tentang apa yang saya lalui zaman-zaman hidup saya ni kan, kita masukkan kad ATM sampai nipis, kita nak keluarkan duit tak boleh, kena minta tolong orang lain, tolong bank inkan dulu baru boleh keluarkan. Kita isi minyak pakai duit shilling, kita catu makan nasi bujang, sorok kereta kan, tutup nombor plate semua, takut kena tarik. Jadi bila kita cerita ni, jadi orang rasa macam lepas tu sauce top up, as a top up, nampak? Jadi dia telah terbina satu persamaan yang terbina antara Azri Walter dan viewer. Maka kebersamaan itu telah mewujudkan satu rasa, satu perasaan yang selesa. Lalu tanpa perasan, setiap pagi tertunggu-tunggu Azri Walter nak live. Kadang-kadang duk buka, kejap-kejap buka, tutup, kejap-kejap buka, tak ada lagi live, tutup, kejap-kejap buka. Kadang-kadang tiba-tiba pergi profil Azri Walter, tengok balik video-video dia. Entah kenapa benda ni, kenapa benda ni berlaku? Why? Kenapa benda ni berlaku? Padahal Azri Walter tak ada suruh pun, kena wajib tengok ke, wajib share ke, wajib tengok balik ke, tak ada. Macam mana ni berlaku? Why? Kenapa? Nampak? Okay, korang dapat tak apa yang saya sampaikan ni? Okay, Tuan Basri dapat Okay, dalam sale pun sama. Okay, dapat Ada tu tahap dia sampai, selama ni dia tak pernah langsung tengok live. Tak pernah seumur hayat dia, tidak pernah seumur hidup dia tengok live orang. Bila Azri Walter telah menterbalikkan prinsip dia selama ni tak tengok live orang. Tiba-tiba dia tertengok lah. Dia mula-mula masa dia tengok, dia tengah duduk, tiba-tiba dia tak perasan. Dia bangun, dia nak gerak, dia ada kerja, dia gantung handphone dia dekat dalam kereta tu kan, dekat tempat casing untuk phone tu. Lepas tu dia drive, sambil drive dia dengar live Azri Walter.
Lepas tu dia terangguk seorang-seorang. Lepas tu dia gelak ha 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 ha. Lepas tu dia angguk lah. Lepas tu dia drive lagi seorang-seorang. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia dengar. Lepas tu dia pasang pula headphone, earbud dia pasang. Dia jalan. Tanpa dia sedar, sampai sejam lebih lah dia dengar. Kenapa boleh jadi macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa benda ni? Saya tengah angguk-angguk atas motor. Yang atas motor dia, kenapa benda ni berlaku? Why? This is Adakah Azwater telah buat sesuatu? Biasalah orang kita kan. Biasalah kalau satu berlaku je, mesti jinnya. Betul tak? Tiba-tiba Azwater ada mungkin dia ada bagi, mungkin dalam live dia mungkin ada bagi, dia ada tunjuk karipap. Dalam karipap tu mungkin ada unsur-unsur mistik kepala otak korang. Okay, nampak dan apa yang kita pakai itu yang baru yang pertama. So korang impress tak apa yang saya sharing? Korang pernah terfikir tak benda ni? Nampak tak guys? Sebab tu saya acap kali saya ulang, beracap kali saya ulang perkara ni, bahawa apabila kita mahir seni-seni jualan, maka bab nak bina konten kacang je untuk kita. Bab nak membina penganut kacang je untuk kita. Bab nak nak membina crowd baru kacang je untuk kita. Bab nak buat sale kacang je untuk kita. Bab nak mengurus pasukan kacang je untuk kita. Bab nak membina pasukan kacang je untuk kita. Sebab dalam kerja-kerja jualan kan, dalam teknik seni-seni jualan, ia adalah semuanya tentang psikologi manusia. Okey, jadi guys, okey, dan kepada siapa yang telah download ebook, dalam tu apa yang saya amalkan. Okey, simple je, very straightforward. Itulah. Jadi macam Pok Neng yang dapatkan, Pok Neng, cuba try apply teknik tu. Okey, baca, cuba fahami apa maksud benda ni. Cuba try apply. Lepas tu try buat, cuba sampai kita mahir. Lepas tu kita tengok, kita akan nampak, wow, macam ni rupanya. Betul, seni ranggutan roh Estaplanta. Okay, now itu baru yang pertama tadi. Ingat, ada lagi satu. Okay, ada lagi satu, last penutup. Okay, boleh, korang masih boleh? Okay, last satu lagi. Last, sambil buat donat. Okay, itu yang pertama dapat korang yang dapat yang pertama tadi. Okey, itu yang pertama. Tentang memahami konsep-konsep tentang, korang dapat tak ni guys? Saya nak tanya lagi sekali, adakah korang dapat ilmu manfaat ini? Ada tak siapa tak faham? Tak apa guys, jangan segan. Jangan segan dan jangan malu. Mungkin ada soalan balik, mungkin saya tak faham. Okey, dapat tak? Faham tak? Okey, dapat ilmu baru Alhamdulillah. Okey, itu baru satu. Okey, yang lepas ni yang kedua. Dan apa yang saya kongsikan kat video ni baru sikit guys, baru lebih kurang 2%. Ada banyak lagi yang bakal saya rungkaikan. 7 naga Isbah Kingdom saya akan kongsikan. Jadi kalau ada peluang untuk menyertai live, okey, korang join live. Kalau ada peluang, ada masa, join lah, insyaAllah akan ada samar-samar baru. Guys, ada yang baru masuk ke? Masya Allah, rugi tak kawan-kawan yang baru masuk guys? Rugi. Hari ni kita belajar apa guys? Hari siapa yang baru masuk? Ada kan baru masuk? Alamak, rugi ni yang baru masuk. Betul tak guys? Hari ni kita belajar apa guys? Hari ni kita belajar teknik medulla oblongata naga-naga peperangan. Nama dia. Mantap Rugilah. Ada yang baru masuk ke? Alamak, ruginya. Aduh, ruginya. Kepada kawan-kawan yang selalu masuk kelas kan,
Gila babe ilmu ni. Woi, dah. Ilmu ni isbah ni. Itu baru sikit. Okay, siapa yang dah download ebook, okay, so benda-benda tu apa yang saya cakap hari ni, okay, benda-benda tu guna apply. Okay, kadang-kadang ada orang tu dia sembang, bang, macam mana saya nak dapat sale 1 juta? Saya tanya dia, dah pernah rasa ke sale 100,000? Belum. Kepala bana kau. Kau dah buat dah 100,000 dulu. Kau kelang kabut nak pergi juta belum. Buat apa? Dan kau nak rasa 100,000. Nak bang? Kau sanggup tak keluar duit 10 hingga 15 ribu untuk buat marketing? Ha? Tak sanggup? Tak sanggup. Kepala bana kau. Engkau apa yang kau nak? Engkau nak capai sesuatu tapi kau tak nak buat sesuatu. Kan? Lepas tu bang, macam mana saya nak jadi usahawan? Kau kena buat macam ni. Tapi ni hari cuti. Cuti kepala bana kau. Sejak bila usahawan ada cuti? Ada pula cuti usahawan. Cembang mau jadi tu, mau jadi ini. Tapi dia boleh cakap dia nak cuti. Memang tak masuk akal. Tak terfikir ke kepala otak dia?